الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Jadi dimuliakan Tuan Imam, EJK Surau An-Najah GMI, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama kita merafakkan berbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Terutamanya nikmat panjangnya usia kita sehingga dipertemukan dengan Ramadan. 2 bulan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Allah makbulkan doa kita semua, dipertemukan kita dengan Ramadan. Tidak semua yang sempat bertemu, ada sebahagian tak sempat. Tapi kita, Allah Ta'ala panjangkan usia, diberikan peluang bertemu dengan Ramadan. Yang mana Ramadan disebut dengan Al-Mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Al-Karim disebut dengan Al-Karim, yang penuh dengan kemuliaan. Ramadanul Karim, Ramadanul Azim, yang penuh dengan kehebatan yang ada dalam Ramadan. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui ataupun merasai ataupun menempuh suatu jalan, yaltamis, yang ada kaitan pada jalan tersebut perihal pada mencari ilmu. Dia lalu satu jalan yang ada kaitan nak cari ilmu, sahhalallahu bih, Allah memudahkan baginya kerana perbuatan dia tadi jalan untuk dia ke syurga. Jadi bukan jalan-jalan tuan-tuan. Orang yang datang duduk mari majlis ilmu ni, Allah Ta'ala janjikan syurga tuan-tuan. Bukan main-main. Dan duduk pula kita dalam bulan Ramadan, bulan yang kita kejarkan pahala banyak-banyak. Masuk bulan Ramadan ni, dalam kepala kita tak ada benda lain. Pahala, pahala, pahala. Syurga, syurga, syurga. Dan kebetulan hari ini pihak surau pula ada buat majlis, ada kuliah zuhur. Walaupun mari dalam keadaan mengantuk, zuhur ni mengantuk tuan-tuan, jangan ceritalah. Bulan Ramadan zuhur, ini time yang memang berat sungguh tuan-tuan. Selalu kalau bulan lain duk makan nasi ni, time ni daripada nasi kena air sirap, letak pula limau, tak ada apa dah tuan-tuan. Sirap limau tengah hari ni merah dengan basahnya, Masya Allah tuan-tuan. Tapi hari ni tak apalah. Bulan Ramadan tak boleh nak buat benda macam tu, kita ubah. Kita mari duduk majlis ilmu. Walaupun kita tidak dapat mengenyangkan perut kita, tetapi kita mengenyangkan amalan kita. Kita bukan cari bekal untuk perut jadi kenyang, tak. Hari ni bukan dia.
Bukan nak kenyangkan perut. Selalu kalau ada kuliah, tazkirah ataupun apa-apa program, ada jamuan. Hari ni tak ada tuan-tuan. Tak buat jamuan. Walaupun saya mari tengok ada air kat depan tu. Ada air mineral kat depan tu. Air mineral ke kita lepas pada ni? Tapi tak ada tuan-tuan. Hari ni tak ada. Tapi target kita apa hari ni tuan-tuan? Target kita nak apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kita duduk dalam sebuah majlis yang mana kita berusaha dalam keadaan penat, mengantuk, letih dan sebagainya. Mari juga tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu, maka mudah-mudahan Allah permudahkan jalan bagi kita untuk ke syurga. Kemudian Nabi sambung dalam hadis ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Dan tidak akan berhimpun satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, dan ketika itu pula dibaca bersama-sama, pakat-pakat baca kitab Allah, Qurannya, pengajian ilmu dan sebagainya. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan pakat duduk ramai-ramai duduk tadarus Quran. Illa nazalat alaihim, bahkan Allah akan menurunkan bagi orang-orang tadi duduk dalam masjid baca Quran, duduk dalam masjid mengaji tentang hal Quran, baca Quran, tadarus Quran, buka Quran, tafsir dan sebagainya, ilmu agama dan sebagainya. Allah janjikan bagi orang itu nazalat ila alaihim as-sakinah. Allah akan memberikan ketenangan kepada dia. Tuan-tuan, mari masjid duduk surau. Daripada rumah-rumah Allah, surau ke masjid ke rumah Allah belakang. Duduk baca Quran, buka Quran. Ada orang mengajar ayat-ayat Quran. Contohnya hari ni kita belajar sedikit tentang agama. Ada sebut sikit pasal ayat Quran. Ada sebut sikit pasal hadis Nabi. Lepas tu kita pula duduk baca Quran pula, tadarus Quran. Maka Allah janjikan kepada kita apa tuan-tuan? As-sakinah. Allah akan berikan ketenangan. Tenang tuan-tuan. Hak mana hak serabut kepala sebelum ni banyak kerja tak selesai, Allah janji beri ketenangan. Kemudian disambungkan lagi dan disebutkan juga, Allah Ta'ala sebut wa wasyiyatuhumur rahmah. Allah juga melimpahkan ke atas mereka itu rahmat. Diberikan rahmah kepada mereka. Rahmah ni tuan-tuan, dulu tak berapa nak faham perkataan rahmah. Sekarang kita faham. Kenapa sekarang kita faham? Sebab apa? Nasi rahmah ada, menu rahmah. Sebut rahmah, semua orang faham sekarang. Dulu orang tak faham rahmah ni apa, rahmah ni orang tak nampak. Sekarang ni menu rahmah. Kena pergi ni sebab apa? Ada segala benda, harga murah. Betul tak tuan-tuan? Menu rahmah ni lauk ada, sayur ada, ikan ada. Makanan cukup, boleh kenyang, tapi harga yang rendah, bawah daripada harga pasaran. Itu rahmah tuan-tuan. Hak terbaru tuan-tuan, rahmah apa? Pakaian rahmah pula. Tu dia tuan-tuan. Baju raya rahmah, derah sikit habis tuan-tuan. Jeka buat baju raya rahmah, pakat pergi beli. Sebab apa? Hak harga ratus-ratus jual harga puluh-puluh tuan-tuan. Rahmah. Sekarang kita faham. Allah Ta'ala nak bagi rahmah. Allah Ta'ala bagi lebih daripada manusia lah tuan-tuan. Kalau manusia boleh bagi macam tu, manusia pun hujung-hujung mengeluh dah tuan-tuan. Menu rahmah ni tak berapa nak boleh jual, dah mengeluh dah. Tak padan dengan harga begitu begini. Sebab apa? Kemampuan manusia terhad. Harta manusia tak banyak. Allah ni harta banyak, tak kisah. Tak ada, Allah tak akan mengeluh. Rahmah hari-hari, tak apa tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi rahmah kepada kita. Diberikan rahmah kepada orang-orang yang tadi duduk dalam majlis ilmu, baca Quran, mengaji Quran, belajar Quran. Wa haffathumul malaikah, dan pada ketika itu juga para malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Masya Allah tuan-tuan. Malaikat duk lindung kita. Malaikat duduk bersama dengan kita. Nescaya orang kalau malaikat ni tuan-tuan, kalau kita ni duduk dengan malaikat, confirm lah tuan-tuan berdoa, malaikat bawa naik terus tuan-tuan.
Ada doa apa-apa, masa-masa duduk ni tuan-tuan berdoa lah, malaikat dengar, malaikat pun bawa naik ke atas lalu tuan-tuan. Cepat tuan-tuan. Sebab malaikat duduk bersama dengan kita. Kan? Majlis yang ada bersamanya malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Alhamdulillah, hak kita bimbang takut majlis dengan iblis, hak tu kita tak mau tuan-tuan. Hak ni majlis dengan malaikat pun tak nak mari juga, rugi ya tuan-tuan. Rugi. Majlis kita ni dengan malaikat tapi kita tak mari, satu bentuk kerugian tuan-tuan. Kemudian wa zakarahumullahu fi man indah, dan akhir sekali kata Nabi, orang-orang ini Allah akan sebut namanya. Sebut seorang-seorang. Si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Allah Ta'ala sebut kepada siapa? Kepada malaikat hak duduk di sisinya di langit sana. Sebut seorang-seorang. Kamu tengok wahai malaikat ni, hamba aku nama sekian-sekian, duduk majlis ilmu. Hamba aku nama sekian-sekian, duduk majlis ilmu. Bangga kita tuan-tuan. Kenapa bangga? Di akhirat nanti masuk dalam masuk pergi pada mahsyar, malaikat kena ada. Ni dulu ni Allah Ta'ala sebut nama. Begitu tuan-tuan. Kan? Panggil nama kita, macam pernah dengar nama ni. Sama kita tuan-tuan. Kalau kita pergi satu tempat berkumpul ramai-ramai, tiba-tiba organizer mari depan kita tanya, macam pernah tengok. Lain macam dah rasa tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Organizer mari tegur, macam pernah tengok. Nama apa? Kita sebut nama, rasa pernah dengar nama ni. Itulah kita di akhirat nanti tuan-tuan. Sebab Allah sebut dah nama kita kepada para malaikat. Sebut nama kita, sebut. Ini baru satu majlis tuan-tuan. Bayangkan kalau tuan-tuan ni hari-hari duduk majlis ilmu. Lepas pada tu sekarang ni tiap-tiap malam perlu ada majlis ilmu. Betul tak tuan-tuan? Di surau tuan-tuan, di masjid tuan-tuan, lepas pada tarawih ataupun sebelum habis tarawih ataupun lepas tarawih ataupun lepas witir, macam-macam sekarang tuan-tuan. Semalam saya kuliah di Bukit Mewah tuan-tuan. Dia punya tazkirah selepas witir tuan-tuan. Habis witir semayang baru tazkirah. Sedap tuan-tuan. Kan? Boleh kita bagi sejam pun tak ada masalah lah, sebab tak semayang dah habis dah tuan-tuan. Tapi tak boleh juga dia kata nak tadarus ustaz. Tak apa, kita berhenti. Biasanya lepas 4 bagilah tazkirah. Ada setengah tempat sebelum semayang tazkirah dulu. Tazkirah dulu. Lepas isyak tazkirah baru semayang tarawih. Tuan-tuan. Ada setengah tempat lepas 4 tarawih, lepas tarawih 4 baru tazkirah. Tiap-tiap malam ada tuan-tuan. Bayangkan 30 malam malaikat duk dengar nama kita. Bayangkan tuan-tuan, 30 malam Allah Ta'ala sebut nama kita. Kalau kita mati esok tuan-tuan, habis je Ramadan kita mati, panas-panas lagi di telinga malaikat nama kita Allah Ta'ala sebut. Hebat tak tuan-tuan? Majlis ilmu. Mari duduk je tuan-tuan. Kena bayar ke? Tak kena bayar apa tuan-tuan. Mari duduk, tak ada telinga dengar apa dia nak cakap, dengar je tuan-tuan. Kadang-kadang dengar sambil hangguk. Hangguk tu faham lebih sikit. Kan? Hangguk sambil pejam mata tuan-tuan. Tak apa. Sambil pejam mata pun tak apa lagi tuan-tuan. Asalkan hadir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah sebut dah tuan-tuan. Hebat majlis ilmu ni tuan-tuan. Berlaku pula dalam bulan Ramadan, Masya Allah tuan-tuan. Kita beruntung tuan-tuan. Ada program-program sebegini yang mana kita tak payah nak mencari, dia datang mencari. Kalau diikutkan zaman dulu-dulu tuan-tuan, zaman alim ulama dulu tuan-tuan, mereka mencari ilmu, mereka cari tok guru tuan-tuan. Ada seorang ulama daripada Andalusia ni nama kepada Sepanyol lah sekarang ni tuan-tuan. Daripada Cordoba. Dia duduk di Cordoba. Nama dia Baqi' bin Makhdam, tak silap saya. Hujung tu saya silap. Hak depan tu betul dah Baqi'. Tapi Makhdam ke apa belakang dia. Dia duduk di Cordoba. Di Cordoba tu habis tok guru dalam Cordoba dia pergi belajar tuan-tuan. Habis dah. Khatam habis dah kitab dalam Cordoba. Ketika itu ada seorang ulama besar. Nama dia apa? Nama dia ulama besar ni nama dia Ahmad bin Hanbal. Nama dia Imam Ahmad. Tak duduk di Cordoba.
Duduk di mana? Duduk di Basrah. Maka ketika itu dia nak belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia pergi berjalan. Dia bawa bekal tuan-tuan. Basrah ke Kufah gitulah, lupa saya. Dia berjalan daripada Sepanyol tuan-tuan, berjalan naik kapal apa semua musafir. Sampai-sampai tiba-tiba sampai jumpa dengan tempat Imam Ahmad ni. Jadi macam mana? Sebab jauhnya perjalanan, lah orang tengok dia macam apa dia? Pengemis, dengan rambut panjang, dengan pakaian lusuh, hak baju hak bawa dah habis dah, compang-camping habis dah, lama berjalan tuan-tuan. Dengan kulit hangus, tak sempat nak nak shave, semua tak sempat. Sampai dekat Imam Ahmad, tak jumpa pula dengan Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad kena tangkap masuk penjara. Pula tuan-tuan. Jadi dia duduk situ, dia belajar dengan kawan Imam Ahmad sekejap. Kawan Imam Ahmad tanya, kamu daripada mana? Aku daripada Andalusia. Mari nak belajar dengan Imam Ahmad. Itu tuan-tuan, ulama dulu tuan-tuan, cari ilmu. Sanggup pergi tuan-tuan, tinggal. Kemudian tuan-tuan, apabila Imam Ahmad dalam penjara, tak dapat dia nak belajar dengan Imam Ahmad. Maka dia duduk belajar dengan kawan kepada Imam Ahmad. Akhirnya last sekali dia diberi peluang. Dia diberi peluang untuk berjumpa dengan Imam Ahmad. Macam mana? Dia pergi penjara dalam keadaan pakaian dia pengemis. Maka pegawai penjara panggil, wahai pengemis, kamu datang nak ambil nak minta bantuan kah? Kamu datang nak ambil sumbangan daripada Imam Ahmad kah? Kalau kamu nak sumbangan daripada Imam Ahmad, pergi ke sana. Akhirnya dapat juga dia berjumpa dengan Imam Ahmad. Cerita dia panjang, tapi saya nak ringkaskan. Nak bagi tahu orang dulu cari jalan nak belajar ilmu. Kita sekarang ni ilmu datang pada kita, masya-Allah tuan-tuan. Ilmu datang. Ilmu datang macam mana tuan-tuan? Duduk dalam majlis macam ni, ada orang kuliah. Puas-puas boring-boring buka telefon TikTok. Buka TikTok ada kuliah. Buka Instagram ada lagi tazkirah. Buka YouTube ada tazkirah. Masya-Allah tuan-tuan, ilmu mudahnya mari sekarang. Cuma atas kita lah nak ke tidak cari ilmu tadi. Tapi tidak dapat dinafikan kelebihan kita berada dalam majlis ilmu lebih besar daripada berada dalam tempat-tempat lain. Baik tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu mukaddimah. Mukaddimah baru tuan-tuan. Mukaddimah kita kena berhenti pukul berapa? 1.45. 1.45. Insya-Allah tak ada masalah. Kita berhenti 1.45. Jamuan pukul 2 tuan-tuan. Tak ada jamuan. Baik, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan tak dapat tidak, apabila masuk bulan Ramadan, banyakkan daripada ustaz-ustaz pentazkirah, bahkan tuan-tuan selalu dengar ayat Quran yang disyarahkan oleh orang-orang yang menyampaikan kuliah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sering dengar ayat ni. Pergi mana-mana pun sering dengar. Tuan-tuan pun hafal dah ayat ni. Bahkan kadang-kadang mari dengar, ayat ni pula. Itu dia tuan-tuan. Mari ustaz tu pun baca ayat ni. Mari ustaz ni pun baca ayat ni. Mari ustaz seorang lagi pun. Ayat tu. Tak ada ke ayat lain nak baca? Asal ke Ramadan, itulah ayat dia baca. Kadang-kadang kita mari fikir begitu. Kenapa saya baca juga? Dah tahu dah kenapa ustaz baca juga. Bacalah ayat lain. Baik. Tuan-tuan duk kata, tuan-tuan mari terfikir. Dah tahu dah ramai dah orang duk baca ayat ni, duk ulas ayat ni. Ulahlah ayat lain pula ustaz. Saya tak berhajat nak ulas ayat ni tuan-tuan. Cuma saya nak bawa sedikit pemahaman kepada tuan-tuan berkenaan dengan satu perkataan yang ada dalam ayat ni. Apa dia? Perkataan yang disebut dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, supaya mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Jadi soalan nak tanya pada tuan-tuan, takwa tu apa? Jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Okey, saya nak jadi orang bertakwa. Soalannya, takwa tu apa?
Kena tahu tuan-tuan. Macam tuan-tuan nak minta jawatan kerja di GMI ni. Ya, nak minta kerja ni. Datang interview orang tanya, kerja ni buat apa? Kena tahu tuan-tuan. Baru cepat boleh kerja. Minta tak boleh jawab. Ni kerja apa? Saya tak tahu, saya minta je. Tak kena tuan-tuan. Tak kena. Sama juga tuan-tuan. La'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Takwa tu apa? Kita nak jadi orang bertakwa, tahu tak takwa tu apa? Kena tahu dulu takwa tu apa. Sebab kadang-kadang orang kita salah terjemah. Salah terjemah macam mana? Sebab sering sangat dengar perkataan takwa, dia kata takwa ni maksud dia takut pada Allah. Banyak orang terjemah takut pada Allah. Sedangkan kalau ikut bahasa Arab, takut pada Allah ni bukan takwa. Takut ni dia sebut al-khauf. Tu takut. Tuan-tuan belajar bahasa Arab, cari kamus bahasa Arab, cari Melayu Arab, cari hak Melayu dulu baru Arab. Takut, khauf. Takwa tak jadi takut. Sebab takwa ni dia dari perkataan lain. Maksud apa takwa? Asal perkataan takwa waqa wiqayah. Apa dia? Melindungi, menjaga. Itu dia nama takwa. Maksud dia melindungi, menjaga sesuatu daripada perkara yang memudaratkannya. Itu takwa. Jadi mudah-mudahan dengan berpuasa kamu dapat melindungi, menjaga diri kamu, amalan kamu, perangai kamu, anggota badan kamu, hati kamu, akhlak kamu dapat jaga daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkannya. Memudaratkan hati, memudaratkan pemikiran, memudaratkan anggota badan, kamu jaga dengan puasa. La'allakum tattaqun. Itu maksud dia tuan-tuan. Jadi puasa-puasa ni kita latih untuk jaga diri kita jadi orang yang baik. Baik, tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita latih diri jadi orang yang baik, maka tuan-tuan, kenapa kita nak latih jadi orang yang baik? Kenapa nak kena latih? Sebab manusia ni tak lepas daripada apa? Daripada gangguan, daripada tipu daya yang dibawa oleh iblis laknatullah. Manusia takkan dapat lari daripada tipu daya, daripada gangguan, daripada pujukan iblis. Sebab iblis ni dia minta izin dengan Allah nak menyesatkan anak Adam. Dia minta izin tuan-tuan. Dia bukan buat suka-suka tak minta izin. Iblis ni minta izin tuan-tuan. Ketika mana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu iblis berkata kepada Allah, demi keagunganmu ya Allah, kamu panjangkanlah usiaku ya Allah. Dengan usia yang panjang tadi, aku minta izin denganmu ya Allah. Aku nak sesatkan, nak cabut keimanan yang ada dalam diri anak cucu Adam ini selagi mana orang tadi bernyawa, bernafas. Itu iblis minta tuan-tuan. Iblis minta. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, demi keagunganku aku izinkan kamu. Tapi dalam masa yang sama aku berikan kepada anak cucu Adam ini satu perlindungan. Apa dia? Taubat kepada aku. Saya nak cerita pada tuan-tuan, iblis hak dia buat sesat kita, dia tipu kita semua tu, dia buat atas restu Allah. Ya, Allah benar. Allah izin. Maknanya dia buat tu atas keizinan Allah. Dia boleh pergi mana sekalipun atas keizinan Allah. Dan dalam masa yang sama, disebabkan ada keizinan Allah, maka Allah beri taubat kepada kita. Tapi hari ini saya tak nak cerita bab taubat. Saya nak cerita supaya kita faham. Iblis ni kerja dia nak merosakkan hati kita. Itu iblis. Serangan dia di mana? Dia serang hati kita. Dia pujuk hati kita. Dia bisik pada hati kita. Dia tak bisik pada telinga tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tak pernah dengar orang bisik di telinga tuan-tuan, tak payah puasalah hari ni, tak payah puasalah hari ni. Tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk seorang-seorang dengar orang bisik di telinga, naya tuan-tuan.
Tak payah puasa hari ni, tak payah puasa. Lah baik tuan-tuan lari Ada benda lain bilik tu. Duduk dalam bilik seorang-seorang dengar suara. Duduk bisik di telinga. Tengok orang tak ada. Baik keluar cari bilik lain tuan-tuan. Naya tuan-tuan. Tapi hak dia mari mana? Terasa mari macam dengar manisnya air pahit. Tu lain tuan-tuan. Macam tuan-tuan tadilah. Masuk nak surau ni kan, masuk surau basuh kaki. Sejuknya air, Allah sedapnya. Tu dia tuan-tuan. Baru basuh kaki tu, dia punya sejuk, sedapnya. Kan? Basuh pula muka, manisnya jatuh bibir baru, manisnya air ni. Itu dia tuan-tuan. Tu tak koma lagi. Koma tu Allah lama berkoma sebab apa? Sayang nak buang. Berkoma bulan Ramadan ni sayang nak buang sebab apa? Rasa sedap. Tu dia tuan-tuan. Baik, itu kerja siapa tu? Kerja iblis. Tapi tak apa, Ramadan tak ada tuan-tuan. Ramadan iblis tak ada. Tapi peninggalan iblis tu ada lagi tuan-tuan. Kerja iblis dia merosakkan hati kita. Dan hati kita ni pula sifat dia ni liar. Hati manusia ni sifat dia liar. Liar macam mana? Tak kena cara, tak kurung elok-elok, maka dia lompat ikut nak. Ini hati manusia. Sebab tu Imam Ghazali menggambarkan hati manusia ni umpama seekor kuda. Dalam kitab dia Mukasyafatul Qulub kata Imam Ghazali, hati manusia ibarat seekor kuda yang perlu dikurung dalam kandang yang baik. Itu dia tuan-tuan. Dan kerja iblis dan syaitan pula ialah apa? Merosakkan kandang tadi. Supaya apa? Supaya kuda yang berada dalam kandang itu terlepas. Ini sifat hati ni tuan-tuan. Perangai hati. Umpama seekor kuda. Kalau tak duduk dalam kandang yang elok, dia lompat. Kalau duduk dalam kandang, maka dia selamat. Jadi kerja iblis, dia bagi apa-apa sahaja cara, jarum ke apa ke, nak rosakkan kandang tadi. Kalau dia dapat rosakkan kandang, maka dapatlah bagi dia apa dia? Kuda tadi. Maka dia akan dapat pegang hati kita. Cuma hari ni saya nak ambil masa sikit tuan-tuan, untuk kita berkenal-kenalan dengan apakah senjata yang digunakan oleh iblis untuk merosakkan kandang kuda tadi. Ini kita nak bincang sikit hari ni tuan-tuan. Dalam masa yang kita ada lebih kurang ada dalam setengah jam lagi ni, insya-Allah kita cuba bincang. Apakah dia yang dinamakan sebagai perosak kepada kandang yang menjaga melindungi kuda ataupun hati kita. Yang pertama sekali Imam Ghazali sebut, yang pertama sekali apa dia? Sifat marah dan juga syahwat manusia. Tak pandai kontrol syahwat dan sifat marah. Al-ghadabu wasyahwah. Kata Imam Ghazali, sifat marah dan juga syahwat. Baik tuan-tuan. Marah dulu, tengok marah. Marah ni dia sifat macam mana? Dia mari daripada kita daripada sifat panas. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab kita membicarakan bab marah, Nabi kata, ketika mana kamu marah, sekiranya kamu sedang marah, maka kamu duduk. Kalau kamu berdiri, kamu duduk. Kata pun kalau kamu tu tak boleh duduk lagi, kamu keluar ambil wuduk. Kenapa ambil wuduk? Sebab marah ni panas, kena air dia sejuk. Apabila kita marah tuan-tuan, apabila kita marah, maka akal kita jadi singkat. Tak ada orang marah, tidak berlaku seseorang yang sedang marah tiba-tiba dia marah dalam keadaan senyum. Tak ada tuan-tuan. Jangan carilah orang marah muka senyum je, tapi dia punya nada bercakap mata merah, terbeliak merah, tapi senyum. Tak berlaku tuan-tuan. Kenapa? Dengan sendiri kita tak boleh nak kontrol diri kita. Sebab itu cara pertama iblis nak rosakkan kandang, dia kacau dalam bab marah. Kita tak boleh nak kontrol marah kita. Maka kerana itu tuan-tuan, sia-sia. Bulan Ramadan kita belajar tuan-tuan. Bulan Ramadan. Ini kelebihan Ramadan ni, saya kata tadi, Ramadan ni besar sungguh dia punya fadilat tuan-tuan. La'allakum tattaqun tadi, nak jadi orang yang bertakwa, nak jaga hati pun boleh bulan Ramadan ni. Nak kuatkan pagar pun boleh bulan Ramadan ni tuan-tuan.
Dia didik kita. Kan? Contoh dalam bulan Ramadan Nabi kata, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Apabila datang seseorang kepada kamu dengan memaki hamun kamu, ataupun mereka datang nak bergaduh dengan kamu, maka kamu jangan balas maki hamun, kamu jangan balas ajakan bergaduh mereka tadi. Kamu jawab kepada mereka, kul inni shaimun, inni shaimun. Kata pada orang tadi, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nabi ajar tuan-tuan. Orang mari maki hamun kita, pam 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 pam. Orang mari akak penumbuk kat kita tuan-tuan. Oh, kalau bulan lain tak ada apa dah kalau akak penumbuk selesai situ tuan-tuan. Tapi bulan Ramadan kita sabar. Tak boleh ni aku tengah puasa. Tak boleh ni aku tengah puasa. Sebab itu dinamakan sebagai junnatun. Puasa itu perisai. Sebab itu bulan Ramadan ni sifat marah kita tak macam bulan lain. Tak macam bulan lain tuan-tuan. Orang rumah lambat kejut kita sahur pagi tadi. Nak marah juga tuan-tuan. Bangun-bangun sempat sahur. Duk simpan pendam nak marah. Tapi hari ni tak marah. Sebab apa? Duk fikir aku puasa, aku puasa, aku puasa. Maka puasa ni mengajar kita untuk mendidik diri kita supaya tidak marah. Dan iblis menggunakan sifat marah untuk merosakkan pagar kepada hati kita. Baik tuan-tuan. Yang pertama iblis guna kaedah macam mana? Menguasai sifat marah kita. Baik. Yang kedua, ialah disebutkan al-jaddu wal harasu. Apa dia? Keterlaluan. Al-jaddu ni sungguh sangat. Wal harasu keterlaluan. Terlalu nak hati-hati, terlalu bersungguh sangat. Berhati-hati, over sangat. Berhati yang keterlaluan pun tak boleh. Bersungguh yang berlebih-lebih pun tak boleh. Contoh apa dia tuan-tuan? Contoh, ada setengah pendapat kata, oh kita tak boleh buat benda-benda hak Nabi tak buat. Semua benda tu bid'ah. Ni satu sifat ni tuan-tuan. Terlalu sangat. Kita nak pegang apa dia? Hadis sahih belaka. Ni over sangat ni tuan-tuan. Apa hadis hak tak sahih tu bukan hadis Nabi. Hak sahih je, kita pegang hak sahih saja. Jadi kalau kita kata hadis sahih saja kita pegang, secara automatik kita tolak beberapa ulama hadis. Ramai kita tolak sebab hak sahih ni berapa orang ya? Ada lagi ulama lain, ulama hadis yang hafal hadis juga tapi tidak sahih. Hadis hasan, hadis dhaif, adanya. Tiba-tiba kita kena bersungguh sangat, tak boleh. Kita hanya pegang hak sahih saja. Hak Nabi buat je kita buat, hak Nabi tak buat kita jangan buat. Ini keterlaluan ni tuan-tuan. Over. Bersungguh sangat. Terlalu sangat tak boleh tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Hak Nabi tak buat tu tak semestinya salah. Tak semestinya salah. Ambil contoh tuan-tuan. Orang duk larang, minta maaf tuan-tuan saya sebut sikit. Orang duk larang tak boleh tahlil. Mana boleh tahlil, Nabi tak buat tahlil. Betul tak tuan-tuan? Orang duk sebut. Memang betul Nabi tak buat. Tapi cuba tuan-tuan buka balik buku hak tuan-tuan duk tahlil tu. Bacaan-bacaan dalam tu ada tak Nabi suruh baca? Nabi suruh tak baca selepas lepas sembahyang ke zikir ke apa ke? Ada tak Nabi suruh baca surah awal ayat Baqarah? Ada. Nabi suruh baca surah ayat kursi? Ada. Nabi suruh baca qul huwallahu, qul a'udzu binnas, qul a'udzu falaq? Ada. Selawat? Ada. Zikir? Ada. Ada belaka hak Nabi sebut. Tiba-tiba ulama-ulama hak dahulu dia himpunkan zikir tu, dia sebut nama tahlilan. Tu dia tuan-tuan. Kita pun baca, Nabi suruh belaka, cuma Nabi tak susun macam tu. Sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan baca maksurat. Tuan-tuan baca maksurat. Ada Nabi baca maksurat macam kita duk baca sekarang ni. Susunan begitu. Tetapi semua maksurat itu adalah datang daripada Rasulullah suruh baca. Gini. Sama tuan-tuan. Jadi jangan terlalu sangat. Jangan kita je. Tak kena belakang. Jangan ke over sangat. Sebab apa tuan-tuan?
Iblis dia tipu Adam kerana apa? Kerana Adam ni over sangat. Azan dulu kah? Okey, sila. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan sebelum kita sama-sama berhenti untuk sama-sama menjadikan solat subuh. Baik tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat over sangat. Tuan-tuan, kalau kita tengok balik, kita rujuk balik kisah bagaimana Nabi Adam alaihi salam ditipu oleh iblis. Ketika mana Adam berada dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi Adam dekat dengan satu pokok je. Wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu mari dekat pokok ni. Hak lain buatlah. Dalam syurga, wahai Adam, kamu nak buat apa buatlah, kamu nak makan apa makanlah. Tapi kamu jangan mari dekat dengan pokok ni. Tu je. Satu pokok je. Tiba-tiba iblis masuk dalam syurga. Lepas dia dilaknat, dia boleh masuk. Cara dia masuk, banyak kisah riwayat kata masuk melalui mulut ular lah, macam-macam lah tuan-tuan. Itu kisah. Hak pentingnya iblis boleh masuk, jumpa dengan Adam. Iblis pergi pedaya Adam. Pedaya macam mana? Pedaya Adam dan Hawa. Dia kata, wahai Adam, kamu tahu tak kenapa Allah tak bagi kamu pergi dekat pokok tu? Tu je dia tanya soalan. Sebab dia tengok Adam ni seronok sangat duduk dalam syurga. Adam ni nak duduk sangat dalam syurga. Dia tengok Adam gembira sangat. Kalau boleh nak duduk kekal dalam syurga, nak ibadah, nak jadi, nak lebih. Bersungguh. Maka iblis pergi. Kalau kamu nak jadi macam malaikat, kalau kamu nak lebih dekat pada Allah, kamu makan buah ni. Sebab tu Allah tak bagi makan. Sebab dia tak bagi kamu lebih dekat, tak bagi kamu naik pangkat. Begitu tuan-tuan.
Maka Adam pun kerana kesungguhan dia tadi nak dekat pada Allah, nak jadi macam malaikat, apa lagi? Makan. Kerana al-jaddu wal haras. Punca Adam itu dilaknat, Adam itu diletakkan di bumi. Manakala iblis pula dilaknatkan apa? Kerana apa? Iblis dilaknat takbur, sombong. Kerana sifat takbur, iblis dilaknat. Kerana sifat bersungguh-sungguh nak sangat, maka Adam diletakkan di muka bumi. Itu dua sifat dia kata. Maka jaga dalam diri kita. Yang kedua tadi, jangan kita keterlaluan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ialah pintu ataupun cara iblis nak merosakkan pagar kepada hati ini ialah dengan mana? Dengan dia menjadikan makan kita ni. Kita makan dengan cara makan. Sebab itu Imam Ghazali sebut jangan makan terlalu kenyang. Jangan makan terlalu kenyang walaupun daripada rezeki yang halal. Rezeki yang baik. Makanan baik, halal. Tapi kita dilarang makan terlalu kenyang. Sebab tu Nabi sebut dalam bab makan, berhenti sebelum kenyang. Sebab kalau kita makan asyaba' minat ta'am, makan terlalu kenyang. Ambil contoh mudah tuan-tuan. Tak payah fikir orang lain, ambil diri kita. Duduk bulan Ramadan, contoh paling mudah. Tuan-tuan buka puasa. Betul, buka puasa ni tuan-tuan, semua orang kalau boleh nak makan banyak. Sebab lapar satu hari ni. Buka puasa, air saja 3 gelas, lepas minum, lepas minum, lepas minum. Makan nasi pula, tambah lagi tuan-tuan. Apabila makan, masa makan tu memang dia masuk. Makan, lepas pada makan, duduk nak semayang, dia mari rasa letih. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan lalui sendiri. Masa makan tadi, makan. Sebab apa? Aku puasa 1 hari. Hak depan kita tu ada benda haram ke? Tak ada. Halal belaka. Ada benda tak baik ke? Tak baik belaka. Masak belaka. Tak ada benda mentah. Kita makan halal, makan pula bukan dengan orang yang tak baik, makan dengan anak isteri kita, jamu, dapat pahala lagi. Tuan-tuan, jamu anak isteri, dapat pahala, makan sama-sama, makan baik, makan dengan keluarga. Baik tuan-tuan. Tetapi makan terlalu banyak, makan pukul 7:26 masuk 26 ke 24 tak ingat saya. 7:26 masuk waktu, pukul 8 baru berhenti makan. Berhenti pukul 8 tu tuan-tuan, hak tu tak campur lagi hak isyak rokok tuan-tuan. Hak isyak rokok dia bagi masa pula 5 minit bahagian asap. Kan? Tu tak apalah. Saya pernah ditanya tuan-tuan, saya hari pertama ada satu sekolah agama panggil saya ceramah fiqh puasa. Soalan mari, ustaz sah tak buka puasa apabila seseorang itu masuk waktu dia isap rokok? Tu dia tuan-tuan. Soalan ada tuan-tuan. Pak cik saya dia isap rokok, buka puasa dengan isap rokok. Sah tak buka puasa? Ada orang tuan-tuan, tak apalah. Kita makan terlalu kenyang, kemudian nak sembahyang. Pukul berapa boleh sembahyang tuan-tuan? Mau 8 suku. Mau 8 suku tuan-tuan. Tuan-tuan muhasabah diri tuan-tuan sendiri. Saya bercakap pun kadang-kadang benda saya kena atas diri saya juga. Kalau tidak, kalau nak selamat, kena lepas buka puasa makan kurma, sembahyang dulu. Itu selamat. Kalau duduk makan juga 8 suku sembahyang. 8 suku benda ni nak makan, benda ni nak makan, yang ni nak rasa, betul tak tuan-tuan? Nafsu, makan terlalu kenyang. Maka bila kita makan terlalu kenyang, maka menyebabkan ibadah jadi lambat. Dahlah jadi lambat, mari sembahyang tarawih, penat, semput. Makan banyak sangat tadi. Hak tak tahannya dahlah semput, habis sembahyang, more pula. Allahu akbar. More pun beda pula. Boleh more kena makan. Itu dia tuan-tuan. Tempat saya more bukan calang-calang tuan-tuan. More McDonald. More McDonald mari hantar burger tuan-tuan. Seronok anak saya. Nak pergi mana? Pergi surau. Tak nak pergi masjid. Sebab apa? Surau ada McDonald. Itu dia tuan-tuan. Main tuan-tuan. Baik.
Yang keempat, kata Imam Ghazali, cara iblis merosakkan pagar hati kita ialah apa? Dengan perhiasan. Suka kepada perhiasan menyebabkan hati kita rosak. Hubbut tazayyun minal inas wan nisa. Suka kepada perhiasan, sama ada daripada manusia, sama ada dari segi pakaian, sama ada dari segi perhiasan rumah, sama ada lelaki, sama ada perempuan. Suka perhiasan, suka orang puan dan sebagainya. Semua ini adalah cara untuk syaitan merosakkan pagar yang melindungi hati kita. Sebab apa, tuan-tuan? Apabila kita suka kepada perhiasan, kita tidak akan ada satu sifat-sifat, apa dia? Sifat rasa cukup, rasa puas. Sebab perhiasan ini, tuan-tuan, dia takkan kekal. Nama lagi perhiasan, dia akan sentiasa berubah. Dia akan sentiasa berubah. Ambil contoh, tuan-tuan, pakaian yang tuan-tuan pakai. Semua ni perhiasan. Pakaian ni matlamat dia nak tutup aurat, betul tak, tuan-tuan? Tetapi dalam masa yang sama, dia datang dalam bentuk perhiasan. Orang lelaki ada cara perhiasan dia. Orang puang ada cara perhiasan dia. Kalau dulu perhiasan orang lelaki pakai baju semua ni straight cut. Straight cut je. Sekarang ni slim fit. Slim fit, tuan-tuan. Baju raya, tuan-tuan, body fit. Rapat semua, tuan-tuan. Rapat. Kalau beli baju raya, kalau kita pakai baju raya hak dulu-dulu, nampak kita ketinggalan zaman benar, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Pakai baju kalau dulu tuan-tuan pakai baju Melayu, tuan-tuan, baju Melayu, dia punya bahu duk mana, tuan-tuan? Sini bahu. Ni, sini bahu ni. Jatuh macam tu. Bahu duk sini, tuan-tuan. Sekarang bahu mana? Sini. Bukan sini, atas ni, tuan-tuan. Tu dia, tuan-tuan. Hak tak tahannya umur dah 50. Perut borai. Punggung pun tak ada dah. Pakai seluar slim fit. Nanya, tuan-tuan. Jatuh, gelebel nampak tak badan, tuan-tuan. Orang kata tak sedar diri. Umur 50, perut borai, baju fit, seluar fit. Aduh, tuan-tuan. Kita hak menengok dia pun sakit mata, tuan-tuan. Dia hak pakai tak apa, tuan-tuan. Lupa diri. Perhiasan menyebabkan kita lupa diri. Sama juga orang puas. Perhiasan menyebabkan dia lupa diri. Dia rasa comel, dia rasa hebat, dia rasa begitu gini. Hias sana, hias sini, pakai begitu, pakai begini. Marilah rasa dia comel. Maka kerana itulah syaitan memperdaya kita dengan perhiasan. Jangan terlalu suka kepada perhiasan. Sebab dia punca kepada kita lupa diri. Dan ketiga, yang keempat, yang kelima ialah tamak kepada harta. Juga cara untuk syaitan merosakkan pagar kepada hati kita. Kenapa, tuan-tuan, tamak pada harta? Apabila kita tamak pada harta, maka kita tak kisah mari mana harta tu asal kita dapat. Ini masalah, tuan-tuan. Maka berlakulah halal haram. Tak apa, sikit-sikit. Sikit-sikit tak apa, bukan banyak pun, sikit je, bukan apa pun. Contoh, tuan-tuan, orang tamak nak harta, buat klaim bukan hak kita punya pun, buat klaim tu terlebih klaim. Patut mileage-nya 100 je, pergi tambah lagi 10. Alah, bukan banyak pun, 10 je. Itu dia, tuan-tuan. Klaim mileage, tuan-tuan. Saya ada pengalaman dalam bab klaim mileage, tapi bukan dengan bukan di tapi saya pernah buat satu projek dulu masa kerja dulu, tuan-tuan. Ini muhasabah untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Berlaku. Saya buat satu projek bawa kenderaan yang menyerupai kenderaan kementerian. Kalau dulu kementerian pakai X-ray, betul tak, tuan-tuan? X-ray hitam. Itu dia, tuan-tuan. Pergi mana-mana X-ray hitam. Kebetulan syarikat saya beli X-ray hitam untuk saya pakai buat pergi survey. Pergi satu negeri. Berhenti depan kedai makan. Zap, masuk X-ray hitam. Keluar dengan baju dalam tie-in. Bawa beg. Tak ada apa dah. Pegawai kerajaan. Sebiji lah, tuan-tuan. Dengan pakai tie semua, kemah semua. Kita buat survey, tuan-tuan. Pergi jumpa kerajaan, pergi jumpa pejabat-pejabat kerajaan. Pak makan, tuan-tuan. Sudah makan. Sudah makan, kita pun kerja. Cakap, Kak,
Berapa dia pun tanya, nak resit nak resit sebab nak claim dengan syarikat ni, makan kan, kita keluar atas nama syarikat ni. Dia tanya, cik nak resit kosong ke macam mana? Resit kosong, tuan-tuan. Kedai tu tahu dah kalau kereta ni pakai macam ni, mari nak resit kosong. Itu dia, tuan-tuan. Kaya minta, tak payah minta, tuan-tuan. Nak resit kosong ke? Maknanya standby, saya bagi resit, awak tulislah berapa. Ada, tuan-tuan, berlaku. Ni berlaku bukan orang lain, saya sendiri kena. Sebelum tu saya tak sangka benda tu ada. Ada sungguh, tuan-tuan. Kalau nak situ, kalau nak tamak kan, ambil tak ada apa dah, tuan-tuan. Claim dengan hak kita guna duit kita, mungkin kita makan habis RM50, kita claim 100, lagi 50 kita dapat. Tidakkah itu jadi satu bentuk tamak, tuan-tuan? Harta orang tu bukan kita punya. Bukan harta orang lain pun, harta syarikat kita juga hak bagi keuntungan pada syarikat. Tak, tuan-tuan, jangan kita dibayar upah. Kena ingat, tuan-tuan. Hak orang, hak kita. Jangan tuan-tuan duduk JMI ni untung pasal kita kerja. Jangan, tuan-tuan. Jangan guna buah tu, tuan-tuan. Jangan. JMI buat duit ni kerana kita kerja, sebab tu dia ada duit. Jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan dah bayar gaji dah. Cukup lah tu. Kalau rasa tak cukup lagi, minta lah lebih. Kalau dia bagi, kalau tak bagi, macam mana, tuan-tuan? Jangan kita bedah kot senyap-senyap. Ini tamak, tuan-tuan. Haram belaka ni, tuan-tuan. Kenapa jadi benda macam tu wujud? Kerana rasa nak lebih. Ini mudah je syaitan ni. Orang ni nak lebih, dia bagi jalan. Ini cara dia. Macam saya tadi, kalau saya nak lebih, mudah je jalan terbentang kat depan saya. Ambil je lah. Apa masalah? Tak ada orang tahu pun. Itu maknanya peluang. Maka kerana itu, antara cara yang merosakkan jiwa kita ataupun hati kita, syaitan buat apa? Syaitan wujudkan sifat tamak. Yang seterusnya, tuan-tuan, yang keenam ialah gopoh. Ujlah, gopoh. Gopoh itu dalam sebuah hadis Nabi sebut al-ujlah minasyaitan wa ta'annis minallah. Gopoh itu datang daripada syaitan. Buat satu-satu secara tersusun, secara berperingkat-peringkat, itu datang daripada Allah. Sifat gopoh. Orang yang gopoh ni, dia akan jadi rugi. Contoh mudah, ya tuan-tuan. Saya bagi contoh mudah. Ramadan juga ajar kita. Kita tak standby untuk masuk Ramadan. Saya cakap terus terang. Ramai daripada kita ni tak standby untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab itu apabila masuk Ramadan, kita pun buat sungguh-sungguh. Bedah, satu Ramadan penuh, 2 Ramadan penuh, 3 Ramadan penuh, 4 Ramadan penuh, 5 Ramadan penuh, seminggu penuh. Masuk minggu kedua, kurang sikit. Masuk minggu ketiga, lagi kurang. Jemaah yang hadir ke masjid dan surau. Sebab apa? Kita gopoh terkam. Ramadan je kita tak ada persediaan awal. Sebab tu jangan gopoh. Sepatutnya kita persediaan kita untuk bertemu Ramadan ni sebagaimana doa kita 2 bulan sebelum Ramadan. Rejab lagi kita dah standby dah. Kita dah latih dah pelan. Barulah tak penat, tuan-tuan. Barulah tak penat. Kita latih dah puasa, barulah tak penat. Sekarang ni jadi penat. Bayangkan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil muhasabah diri tuan-tuan. Lepas sembahyang tarawih habis pukul 10.30, tadarus pula habis pukul 11 suku. Balik rumah, kemas-kemas sikit, susu barang sikit, esok nak mari kerja. Tidur pukul 12, pukul 5 dah bangun. Takkan penat, tuan-tuan? Pukul 5 dah bangun, 5 bangun, sahur apa semua, mari kerja pula. Masa rehat kita singkat, sebab kita pula tak makan pula siang. Jadi penat. Sebab tu, tuan-tuan, masuk Ramadan, ramai sahabat-sahabat kita mata dia macam tak berapa boleh buka. Bercakap pukul 1, pukul 2 tu, bercakap tu sambil pejam mata, tuan-tuan, sebab mengantuknya. Saya tak apalah, sebab saya tidur puas dah pagi.
Saya tak ada kerja pagi, tak ada apa. Habis hantar nak balik baca Quran sikit. Tak ada apa dah ni, boleh tidur dah ni. Tidur puas-puas. Lepas tu tengah hari tak apa. Orang rumah saya balik, rumah saya mengajar balik, dia pula penat. Kita sedap dah. Masa tu kita gagah dah, tuan-tuan. Tukar timing, tuan-tuan. Jangan gopoh. Sebab kita jadi silap. Saya perhatikan ramai orang kita tak dapat bertahan Ramadan ni sehingga ke hujung. Jadi mudah, jadi penat, jadi letih, jadi tak reti nak susun jadual sebab kita gopoh. Kita hanya terekam untuk Ramadan. Sepatutnya kita dah membiasakan diri kita dengan situasi sebegini. Bila lagi? Rejab lagi. Barulah kita tak jadi kelang kabut. Ini kita jadi kelang kabut sebab apa? Kita tidak susun. Al-ujlah. Gopoh sangat. Gitulah kalau kita buat ibadah pun jangan gopoh, tuan-tuan. Buat satu-satu. Kemudian yang terakhirlah, tuan-tuan. Yang terakhir sebab ada lagi tapi masa dah agak tak cukup pada tuan-tuan. Kemudian yang akhir sekali, jangan kita ni bakhil dan takut fakir. Jangan ada sifat bakhil dan juga takut kepada kefakiran. Tak ada, tuan-tuan. Bulan Ramadan juga ajar kita tak jadi bakhil. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, tak jadi bakhil. Orang masuk bulan Ramadan ni pemurah belaka. Walaupun dia tak berapa masuk duit kan, tidak berapa bersedekah pada masjid, pada surau pun dia kurang sedekah, tetapi dia tak bakhil dengan anak isteri dia. Betul tak, tuan-tuan? Bulan Ramadan pakak pergi belanja bazar Ramadan, beli makanan bazar Ramadan, menggembirakan hati isteri, menggembirakan hati anak, semua tak bakhil. Tak bakhil. Hak lebih-lebih lagi kalau malam-malam mari surau masjid masuk dalam tabung. Semua orang tak berat tangan, tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan ni ajar. Sebab apa? Kalau orang tu bakhil, maka syaitan akan guna sifat bakhil dia tadi. Kenapa syaitan guna? Sebab dia ni sayang pada harta. Orang sayang pada harta, dia tak yakin dengan rezeki Allah. Allah Ta'ala tentu dah rezeki kita. Jangan bimbang, tuan-tuan. Mari iblis, mari bisik pada hati kita. Kalau kamu belanja banyak-banyak, kalau kamu sedekah banyak-banyak, agak-agak siapa nak ganti balik? Kamu kerja di sini gaji 3,000. Kalau kamu sedekah 1,000, rugi dah, tuan. Siapa nak ganti 1,000 hak kamu sedekah? Dia menjadikan kita ni tak berapa percaya pada takdir qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah boleh tambah, Allah boleh kurang. Jangan bimbang, tuan-tuan. Kita jadi kada bimbang kalau kita sedekah tak mari balik duit. Kita tak percaya dengan ayat Quran. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi macam mana Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, masalul lazi, orang yang yunfikuna fi sabilillah kamasali habbah, seumpama satu biji yang tumbuh daripadanya 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji yang lain, makna daripada 1 ganda jadi 700. Al-Quran sebut. Tiba-tiba kita takut nak sedekah, bakhil nak sedekah, bimbang kalau kita sedekah, siapa nak ganti balik? Seolah-olah kita menafikan ayat Quran yang kita baca. Siapa-siapa yang tak percaya dengan ayat Quran yang dia baca, maka orang itu adalah orang yang fasik. Boleh jadi orang itu adalah orang yang telah keluar daripada agama sebab tak percaya pada Al-Quran. Tak percaya. Karena itulah, tuan-tuan, iblis boleh rosakkan kita hanya dengan sifat fakir. Sifat apa? Sifat bakhil. Bakhil kita, maka dia boleh rosakkan kita. Habis rosak kita sebab saya ni kalau aku sedekah, siapa nak ganti balik? Siapa nak ganti balik? Siapa nak ganti balik? Daripada mana nak datang balik? Mana pula sumber aku nak dapat balik? Mari benda macam tu. Al-Quran sebut dah. Al-Quran sebut dah. Allah Ta'ala akan ganti bukan sikit, 700 kali ganda. Jadi kita mari tak percaya, tuan-tuan, maka mudahnya itu cara Allah memurtad. Ayat apa? Syaitan memurtadkan kita. Syaitan menjadikan kita ni fasik. Syaitan merosakkan hati kita hanya dengan sebab kita tak percaya pada ayat Al-Quran. Baik, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara sedikit peringatan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam masa yang singkat yang diberikan bersama dengan tuan-tuan ini memberikan manfaat pada saya.
dan juga memberikan manfaat pada diri tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan dalam bulan Ramadan, dan insya-Allah kita berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan ni kepada kita. Bagi belaka. Jangan bagi sikit-sikit, bagi belaka. Pahala paling banyak, bukan nak paling kecil, hak paling banyak. Puasa hak paling sempurna. Kita nak begitu. Lepas tu 10 malam terakhir hidup penuh. Dapat pula bertemu dengan Lailatul Qadar, nak belaka. Di situ tak apa tamak, di situ tamak tak apa, tamak tu tak apa tuan-tuan. Sebab itu saya berharap supaya Allah memberikan kekuatan pada diri saya, dan juga saya berdoa kekuatan ini diberikan juga kepada semua tuan-tuan untuk kita terus dapat ibadah sehingga habis Ramadan. Terus semangat makin kuat supaya kita dapat pahala yang banyak, yang menjadikan kita ni walaupun usia kita pendek tapi pahala kita lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan serta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.